Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang dikasihi sahabat saya Fadil Ustaz Ghazali, Ketua Imam pada solat maghrib baru tadi, tuan-tuan guru, tuan-tuan Raja Kuasa Surau Syakirin Malaysia TPMP, Kanjiran dan seterusnya, hadirin yang dirahmati Allah, bakal ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan selamanya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih lagi mengizinkan kita untuk berada di bumi Allah yang sementara ini dengan umur yang berbaki. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kita, bertambah kebaikan kita hari demi hari, dan Allah lindungi kita dari segala keburukan, bertambahnya kemaksiatan hari demi hari. InsyaAllah pada malam ini, sebagaimana biasa, pada minggu yang kedua, kita akan sama-sama mendengar beberapa kalam suci Allah dan juga hadis-hadis Nabi, khusus yang berkaitan tentang indahnya syurga, dahsyatnya neraka. Indahnya syurga, dahsyatnya neraka. Saya sekadar untuk kita membaca bersama, mendengar dan menjadi iktibar, juga panduan kepada kehidupan kita, insya-Allah. Kita telah sampai ke bab yang ke-25. Bab yang ke-25 pada malam ini, iaitu bab berkaitan tentang aniyatul jannah. Aniyatul jannah. Aniyah dalam bahasa Arab iaitu bekas ataupun bijana, bekas-bekas lah, yang diguna pakai oleh ahli syurga, di dalam ahli syurga. Qala musannif rahimahullah ta'ala telah berkata pengarang kitab, adapun pada bab yang kedua ini ialah bijana, iaitu bekas-bekas yang digunakan pakai oleh ahli syurga. Berdasarkan kalam suci Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qawluhu ta'ala, yutafu 'alaihim bisihafin min zahabin wa akwabin wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa talazzu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Surah Az-Zukhruf ayat 71. Diedarkan kepada mereka pinggan-pinggan besar dan piala-piala dari emas. Pinggan-pinggan besar dan piala dari emas. Dan di dalam syurga itu pula disediakan segala yang diinginkan oleh nafsu, serta dipandang indah oleh mata.
Dan dikatakan kepada mereka, kamu adalah tetap kekal di dalam syurga. Orang dalam syurga, orang yang telah masuk dalam syurga, di mereka ini ada orang yang kekal dalam syurga. Nak masuk syurga perlu dengan tapisan, perlu dengan pelbagai timbang amal dan sebagainya. Bila dah masuk syurga, dia kekal selama-lamanya. Berbanding dengan neraka, sekiranya ada sedetik iman di dalam dirinya, tetapi adanya maksiat, adanya sifat kufur, nikmat dan sebagainya, maka kita akan dibenamkan ke dalam neraka. Namun oleh kerana kita ada sedetik iman, setelah selesai segala-gala azab yang ditimpa ke atas kita kerana perilaku kita, maka akhirnya nanti kelak akan juga dimasukkan ke dalam syurga. Yang kita telah bicarakan dahulu, ahli syurga yang terakhir yang akan masuk ke dalam syurga itu sendiri, yang setelah dia melalui azab di dalam api neraka itu, Allah akan limpahkan ke dalam syurga nikmatnya seluas mata memandang. Maksudnya dia, orang yang terakhir masuk syurga pun, dia akan ditempatkan di satu tempat di mana luasnya ialah seluas mata memandang. Tetapi itu diingatkan dialah yang terbaik daripada ahli syurga, sedangkan beliau adalah orang yang terakhir di dalam yang masuk ke dalam syurga. Kita na'udzubillah min zalik, kita janganlah jadi orang yang dibenamkan oleh Allah ke neraka dahulu. Namun kalau kita nak merasakan ataupun kita nak elakkan diri kita daripada masuk neraka, pastikan kita mempunyai bekal yang cukup. Bekal kita antara iaitu jaga hubungan kita dengan Allah, jaga hubungan kita dengan manusia, jaga hak Allah, maka Allah akan jaga hak kita. Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Dan dalam ayat Al-Quran tadi, diedarkan kepada mereka pinggan-pinggan besar dan tiada. Kalau kita lihat ini secara akal fikiran, banyak mungkin sama ada kebetulan ataupun tidak, biasa-biasa kalau kita tengok dalam sukan, tournament yang tertentu, mereka akan kadang-kadang di peringkat dunia ni, mereka akan bagi pialanya dalam bentuk tulang, bentuk pinggan besar yang buat daripada emas. Kalau peringkat-peringkat antarabangsa kan, emas dan sebagainya, mungkin mereka mengkaji bahawa antara perkara-perkara yang dilimpahkan ataupun diberikan rasa kesukaan kepada manusia itu sendiri ialah bekas-bekas atau pinggan-pinggan yang diperbuat daripada emas itu sendiri, menjadi suatu kebegahan, suatu kebanggaan. Kita orang Melayu dulu-dulu lah, sekarang tak ada dah, kebanggaan juga pinggan mangkuk kan, duduk dalam almari, jangan letak dekat depan dan sebagainya. Ini memang dah jadi semula jadi orang kita ataupun kita suka kepada bentuk perhiasan. Dulu siap dengan dekor lagi, dekor pinggan mangkuk dan sebagainya. Hatta sudu dengan garpu pun besar, sebesar dinding tu ada, gantung dekat dinding. Ingat kalau pergi rumah orang, kita tengok besar takjub tengok sudu dengan garpu. Apa tandanya tu? Apakah dia tanda dia ahli syurga ke apa dan sebagainya? Kata Ustaz Ismail kamu, Datuk Allah Yarham, Datuk Ismail kamu kan, dulu orang banyak sudu dengan garpu sangkut dekat dinding. Apa tandanya? Tandanya kuat makan tuan rumah tu katanya. Itu seloroh dia. Tapi alhamdulillah sekarang ni dah jarang dah orang. Tapi apa yang berlaku sekarang ni lah, bila masuk je rumah, yang paling besar ialah televisyen. Televisyen seluas-luas, petak, seluruh mana petak dan sebagainya. Itu tak tahu, itu trending sekarang ya, Mudah-mudahan setidak-tidaknya pun
kita guna nikmat Allah itu, televisyen itu juga adalah nikmat Allah. Tapi pastikan bukanlah bukanya hanya semata-mata maksiat, tetapi bukanya dengan niat dan kerana untuk mendapat pengetahuan dan juga ada ilmu di sini. Tambah sekarang ni boleh buka smart TV kan, dekat YouTube dan sebagainya. Pasti ada jam-jam dan kredit hour je, mesti dengan kuliah, mesti dengan sekarang ni pun dah ada live di Masjidil Haram dan sebagainya, membuatkan kita lebih cinta untuk beribadat. Jadikan suatu nikmat itu untuk tarik kita untuk cinta beribadat. Wa qalahu ta'ala lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddah wa akwabin kanat qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Ini surah Al-Insan ayat 15 dan 16. Dan selain itu diedarkan kepada mereka oleh pelayan-pelayannya, bijana-bijana dari perak dan piala-piala minuman. Dulu orang buat piala tu bekas minuman. Tapi tengok orang Yahudi ni, bukan dia orang ni pun bekas piala-piala. Kan nak jadi satu kebanggaan, memang pialanya pun dalam bentuk macam bekas teko besar, si ada emas dengan berjulang. Tengok piala Thomas, tengok piala Malaysia, semua piala tu dalam bentuk piala tu macam bekas air. Dalam keadaan laksana kaca, nampak jelas isinya. Keadaannya laksana kaca selagi ia dari perak, sedang ia dari perak. Pelayan-pelayan, maksudnya yang bawa bekas itu nanti menentukan kadar isinya sekadar cukupnya dengan kehendak penggunanya. Ini nikmat orang ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu, ya Allah, doakan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah, ya Allah, redhakan aku untuk masuk ke syurga-Mu. Kita tak boleh, siapa pun tak boleh menjepit dada. Malah orang yang bercakap di depan, orang yang mendengar dan sebagainya pun belum tentu lagi untuk dapat nikmat. Tapi kita sama-sama berdoa dan berusaha ke arahnya. Hadis Nabi, wa 'ani min Abi Laila قال خرجنا مع خزيفة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا حريرا ودباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. Dari Ibnu Abi Laila berkata, kami keluar bersama Huzaifah, sahabat Nabi, dan beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu minum dalam bekas atau bejana-bejana daripada emas dan perak, dan jangan kamu memakai pakaian sutera, sesungguhnya ia adalah untuk mereka di dunia dan untuk kamu di akhirat. Ini larangan bagi kita untuk menggunakan bekas-bekas dari emas dan perak diguna pakai dalam kehidupan seharian bagi isi air atau bekas-bekas lah. Contoh kemegahan, kan orang megah, ada cawan daripada emas, mangkuk daripada emas dipergunakan. Lepas tu pakaian daripada sutera dan sebagainya. Ini semua dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan kepada wanita-wanita sebagai perhiasan, bukan yang bekas tu, sebagai perhiasan, sebagai pakaian. Tapi orang lelaki dilarang sama sekali untuk bekas, kerana menunjukkan kemegahan begitu sekali. Kerana apa? Kerana itu adalah pakaian-pakaian ataupun alat-alat atau perkara-perkara yang adalah sebagai ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada perbahasan yang lebih besar dalam syariat berkaitan tentang menggunakan bekas-bekas dalam menggunakan bekas-bekas daripada emas dan perak. Tapi kita pun selalu sekarang ni pun kita guna kaca, guna fabrik lain-lain. Kalau pakaian pun pakaian yang menggunakan fabrik selain daripada sutera itu dibenarkan. Namun sekarang ni banyak pula ada campuran sutera dan sebagainya. Tapi kalau kita yakin campuran sutera itu lebih sedikit daripada yang lain ataupun konten yang lain, maka kita dibenarkan.
Jangan kita bercampur aduk ataupun pure, sutra pure. Okey, itu tidak dibenarkan sama sekali. Seterusnya bab yang ke-26. Al-Mu'abahas Sadisu wa Ashrun. Libasun ahli jannah wa huliyihim. Pakaian ahli syurga. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi maqamin amin, fi jannatin wa 'uyun. Yalbasuna min sundusin wa istabraq mutaqabilin. Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. La yazuquna fiha mautan illa mautatal ula wa waqahum azabal jahim. Fadlan min rabbik, dzalika huwal fawzul azim. Surah Al-Dukhan ayat 51 hingga 58. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan ditempatkan di tempat tinggal yang aman sentosa. Ini jaminan kepada orang yang bertakwa. Siapa dia orang takwa? Orang yang benar-benar takut kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Itu orang yang bertakwa. Kita jadi orang yang bertakwa. Jadilah dan sifat-sifat yang begitu. Yang ke-52 ayat 52, iaitu ia di dalam beberapa taman syurga dengan mata air terpancar padanya. Ini sifat syurga yang sangat indah, banyaknya mata air, banyaknya mata air. Mereka memakai pakaian dari kain sutra yang halus dan kain sutra tebal yang bersulam. Mereka duduk di tempat perhimpunan sentiasa berhadap-hadap di atas pelamin masing-masing. Ada singgah sana. Orang ahli syurga pakaiannya cantik, tempat duduk dia cantik, dan subhanallah segala-galanya cantik. Demikianlah keadaannya, dan kami jadikan kawan teman mereka itu bidadari-bidadari yang putih melepak, lagi luas cantik matanya. Ini orang ahli syurga, dia tak akan duduk sorang-sorang. Tak ada pula dia duduk sorang-sorang. Dia akan ditemani dengan bidadari-bidadari syurga. Kalau orang perempuan akan ditemankan dengan kalau dia lawan bidadari-bidadara, dah rupa macam buah bidadara pula gitulah. Yang baik, lawannya baik, mesti baik, yang terbaik. Maka dia tak akan duduk sorang-sorang. Banyak dalam hadis, banyak dalam Quran menunjukkan tidak ada ahli syurga diduduk sorang-sorang tak. Dia akan berteman. Walaupun dia tak berkahwin, tak pernah berkahwin, tapi dia akan berkahwin di syurga nanti. Mereka meminta di dalam syurga itu tiap-tiap jenis buah-buahan yang mereka inginkan dalam keadaan aman yang sentosa. Jadi kita pun dah pernah bicara tentang buah-buahan dalam syurga Allah. Okay. Sebenarnya sifat ahli syurga ini, apa sahaja yang diminati dia di dalam dunia, maka itulah yang akan diminta, selalu diminta di dalam syurga nanti. Kalau diizinkan oleh Allah kita masuk syurga, apa yang atas dunia itu aku suka apa? Royan, musangkin. Maka musangkinlah banyak dijamu di dalam syurga. Kerana itu yang kita akan cari. Kita akan terkenal-kenal. Allah, dulu aku kenal sangat dengan musangkin. Nak beli, ya Allah, puluhan sebulan pun puluhan ringgit, tapi aku ingat. Maka itulah. Kalau ada royan sentuh lah. Jadi itu apa sahaja keinginan yang kita dah melazimi atas bumi ini atau atas dunia ini, maka itulah yang akan selalu dihidangkan. Dan kita pun suka nak makan, tapi rasanya tak macam rasa apa yang kita rasa di atas muka bumi ini. Jadi kita rasa ni mungkin nikmat dia sangat sedikit, rasa sedap kan, tapi sedap di dalam syurga itu lebih, tak dapat nak digambarkan kesedapannya. Maka memang kita sifat meminta-minta, minta apa sahaja dalam syurga itu, dengan tiap-tiap buah-buahan yang dirasai.
Tapi kalau kita tengok banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, memang cerita tentang buah-buahan. Maksudnya makanan ahli syurga, makanan-makanan yang sihat. Ya. Dia tak ada pula minta donat, tak ada pula antara hidangannya ialah donat, leci kang, apa semua tu tak ada. Ya, tak pernah kita jumpa. Tapi jangan kata tak ada, dia ni ada. Tapi banyak dalam gambaran ayat Al-Quran, kalau orang sains mengkaji, memang kebanyakannya ialah buah-buahan dan sebagainya. Ini sebenarnya rupanya adalah dalam kehidupan kita pun seharian, yang terbaik dalam makanan kita asasnya ialah daripada buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan hijau. Seterusnya, mereka tidak merasai kematian di dalam syurga itu selain daripada mati yang mereka rasai di dunia. Selain daripada mereka merasai mati di dunia dahulu, dan Allah selamatkan mereka dari azab neraka. Allahu Akbar, Allahu Azim. Ini orang kita memang pasal kita kata jangan kita ni mati sekali dah. Mati memang sekali. Dalam dunia ni lah kita merasa mati. Mati pun sekejap saja. Mati antara bila kita mana roh kita dicabut oleh Allah, maka kita dibagi mati. Sampai mana? Sampailah kita dikebumikan semula. Maksudnya kita akan disimpankan dalam liang lahat. Sejajar dengan itu, sejurus sahaja selesai pengkebumian, maka kita akan didatangi kembali dengan roh kita. Maka kita akan dihidupkan kembali. So mati sebenarnya sekejap je, tapi kematian itu adalah satu kesakitan yang sangat dahsyat. Sakit yang paling hebat sekali dalam kehidupan manusia ialah sakit mati. Sakit mati. Teruk macam mana orang sekarang ni sakit apa, gaut lah apa semua. Sebenarnya kita baik kita mati. Sebenarnya mati itu lebih sakit. Maaf waktu kedua sebut gaut ni. So kalau kita tengok kanser dan sebagainya pun, kadang-kadang ada juga di antaranya orang yang dia bila rasa sakit, Allah baik aku mati, dia cakap macam tu. Sedangkan mati itu adalah lebih sakit dari segalanya. Dan sebenarnya bila mati sahaja, penghidupan bermula dengan saat yang lebih hebat. Jangan kita mengatakan bahawa mati ini jalan penyelesaian. Tidak. Mati bukan jalan penyelesaian. Ini kita kena beza dengan orang yang tak beriman. Orang kufur, orang kafir, dia anggap mati itu penyelesaian segala permasalahan. Itu pasal banyak di antara orang kufar yang dia bunuh diri, akhirnya dia akan bunuh diri. Baru-baru ni semalam kemarin di Kampung, 3 beranak mati dalam kebakaran. Anaknya tu seorang tu umur 12 tahun, bekas pelajar di Sentosa, Kampung, dipercayai bunuh diri. Isteri jururawat, mak dia jururawat. Dia berpisah lama dah, tapi duduk bertiga beranak dan sebagainya. Tak tahulah, tiba-tiba dijumpai mati terbakar. Dia ada kesan macam ada minyak ada petrol dan sebagainya. Itu siasatan pokok, wallahu a'lam. Tapi mungkin kerana lepas tu bila ditanya tadi, memang siasat beberapa minggu sebelumnya ialah beberapa hari sebelumnya beliau ni dalam keburunan orang India. Jadi orang India atau orang yang kufar beza dengan orang yang beriman. Orang beriman, kita jangan anggap mati itu selesai penyelesaiannya. Bagi orang yang beriman, kita orang yang beriman kena yakin dan percaya bahawa kematian itu adalah satu permulaan yang dahsyat. Kerana kita sudah putus amal kita sudah putus, melainkan dengan 3 perkara yang kita ketahui sebelum ni. Maksudnya kalau mati, habis bermula satu episod yang lebih dahsyat dari kehidupan. Kita kata nak hilangkan masalah, baik kita mati. Salah. Mereka diberikan semuanya itu sebagai limpah kurnia dari Tuhanmu, wahai Muhammad. Yang demikian itulah kemenangan yang besar. Maka sesungguhnya tujuan kami memudahkan Al-Quran
dengan bahasamu wahai Muhammad, ialah supaya mereka yang memahami beringat dan insaf untuk beriman dan mematuhinya. Surah Ad-Dukhan, surah ayat yang ke-58 tadi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man yadkhulul jannata yan'amu la yab'asu la tabala thiyabuhu wa la yafna shabahu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang masuk syurga akan menikmati tidak puas dan jemu, tidak lusuh pakaiannya, dan tidak akan hilang masa mudanya. Ini sifat ahli syurga. Iaitu barang siapa yang akan masuk syurga, dia akan merasai nikmat yang sangat, yang tidak puas-puas. Dapat sehebat-hebat kepuasan nikmat. Kita dalam dunia ni kita pun alhamdulillah dapat nikmat, tapi percayalah bahawa nikmat yang kita perolehi ini hanya mungkin dalam sekitar 1% daripada nikmat-nikmat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang tidak lusuh. Ni pakaian, bentuk sifat pakaian ahli syurga, dia tidak ada nampak lusuh dan tidak akan hilang rasa mudanya. Sebab semalam pun dah bicara oleh Sahari tentang gurauan, bahawa ahli syurga tidak ada orang tua duduk dalam syurga. Orang tua bukan tempatnya di dalam syurga. Rupanya kerana dalam syurga semua akan dimudakan ataupun kembali kepada muda. Pada mudalah, pada usia mudalah dia akan seronok dalam kehidupan. Bila dah tua, itu masing-masing lah datang hinggap satu persatu penyakit dan sebagainya. So masa muda tu, dan kadang-kadang bila orang muda ni yang tak ingat nak rasa sakit juga. So dalam syurga ini orang yang muda, memang muda. Seterusnya bab yang ke-27, kanak-kanak orang yang beriman di dalam syurga. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallazina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum bil iman alhaqna bihim zurriyyatahum wa man alatnahum min amalihim min syai'in kullu imri'in bima kasabat rahim. Surah At-Tur ayat 21, yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman, maka hubungkan, yakni himpunkan zuriat keturunannya itu dengan mereka di dalam syurga. Dan kami dengan itu tidak mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala ataupun daripada amal-amal mereka. Tiap-tiap seorang manusia terikat dengan amal yang dikerjakan. Seterusnya dia menghuraikan dalam hadisnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimain yamutu lahuma thalathatun auladin lam yablughu hinsa illa adkhalahum Allah wa iyyahum bi fadli rahmatihi jannah. وقال يقال لهم ادخلوا الجنة قال فيقولون حتى يجيء أبوانا قال 3 مرات فيقول مثل ذلك فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dari kedua orang Islam, yakni ibu bapanya Islam, kematian 3 orang yang hidup tidak sampai balik, maksudnya meninggal dunia anaknya yang belum sampai balik, belum sampai umurnya, melainkan Allah akan masukkan mereka ke dalam syurga dengan kurniaan dan rahmatnya. Ini bagi orang Islam yang kematian anaknya
3 orang anaknya mati belum cukup umur, belum cukup umur, maka Allah akan Allah akan masukkan mereka, kedua ibu bapa itu, ke dalam syurga dengan kurniaan dan rahmatnya. Dan Rasulullah SAW berkata, mereka akan diperintah supaya masuk ke syurga mereka, masuk ke syurga. Mereka menjawab, tidak sehingga datang kedua ibu bapa. Maksudnya anak-anak yang mati sebelum cukup umur akan diperintahkan oleh Allah masuk ke syurga. Lantas anak-anak itu berkata, aku tidak akan masuk syurga melainkan dengan adanya ibu bapa. Maka mereka menjawab, tidak sehingga datang kedua ibu bapa kami. Sehingga 3 kali menegaskan, 3 kali anak-anak yang diarahkan masuk syurga itu dikatakan seumpamanya, aku tidak akan masuk syurga selain adanya ibu bapa. Maka dikata kepada mereka, masuklah ke dalam syurga bersama ibu bapa kamu. Maka Allah pun perintah, masuklah kamu ke dalam syurga bersama ibu dan ayahmu. Ini adalah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada ibu bapa yang meninggal anaknya, atau anaknya meninggal di usia yang kecil, sebelum umur cukup umur ni, ataupun belum balik. Tak kira dah usaha mana. Kadang bayi yang baru lahir, kadang dah sudah cukup bulan tapi tak sempat lahir, maka meninggal. Ini adalah suatu ganjaran yang hebat kepada ibu bapa yang diuji, dan dia sabar dengan ujian itu. Mati anak ketika awal usianya. Ada di antara kita ni ada, tak seorang, 2 dan sebagainya. Jangan risau, kerana anak-anak itu akan menanti ibu dan ayahnya nanti, dan mereka lah akan mendoakan kita bersama. Ibu ayah yang kematian anaknya di usia yang muda. Dah masuk siap. Kita ambil satu lagi insya-Allah. Kita ambil tajuk tempat-tempat tidur di syurga. Fi firashil jannah. Bab menyatakan yang fi firashil jannah, tempat-tempat tidur ahli syurga. Dibicarakan, ada hadisnya, ada hadisnya yang menunjukkan bagaimana, menggambarkan tempat tidur ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi wa furushin marfu'ah, surah Al-Waqi'ah, wa qala irtifa'uha kama baina as-sama'i wal ard wa masiratun ma bainahuma 500 amin. Subhanallah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada firman Allah. Rasulullah bersabda atas firman Allah yang telah turun pada ketika itu, iaitu wa furushin marfu'ah, menerangkan wa furushin marfu'ah apa dia? Yang bermaksud dan tempat-tempat tidur yang tertinggi keadaannya. Tingginya yang dimaksudkan dalam ayat Quran itu tingginya di antara langit dan bumi, dan jarak perjalanannya 500 tahun. 500 tahun. Itu tempat tidur je tinggi. Mana rupa tempat tidur, tak boleh nak gambar kita. Tak boleh gambarkan ni. Tidur di tempat yang tertinggi. Dan satu lagi, wa an Abi Umamah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil furushil marfu'ah faqala law turifaha firashun min a'laha laha illa qarariha mi'ata harif. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang tempat-tempat tidur yang tinggi, maka bagi dia berkata, jika dibuang dari atasnya maka sampailah ke dasarnya selama 100 tahun. Maksudnya mana rupa tilam tinggi, tak tahu kita kan bayangkan tilam. Kalau tempat tidur mesti tilam kan. Tilam yang tinggi, kalau buang sesuatu dari atas tilam itu 100 tahun baru sampai
jatuh ke bawah. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini antara nikmat-nikmat ahli syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Semalam pernah dia bincang sembang dengan kawan-kawan tu, isterinya sakit tulang belakang, sakit belakang. Dia dah bertahun dah jumpa dengan sedang menerima rawatan dengan doktor kiropraktik lah, kiro apa yang tentang tulang belakang. Doktor tu selalu nasihat manusia ni, dia yang sepatutnya ialah dia kalau berkasut, belilah kasut yang mahal, kata. Sebab kasut yang mahal ini adalah ada ciri-ciri kesihatan. Tapi kita beli kasut mana yang sempat sarung aja, sedap sarung. Satu kasut. Yang kedua, apa ke dia? Allah SWT. Tempat tidur. Tempat tidur itu rehat bagi tulang belakang dan sebagainya. Belilah ataupun carilah yang paling baik dalam bentuk ciri-ciri kesihatan. Kerana tempat tidur itu adalah tempat untuk rawatan bagi tulang belakang itu sendiri. Dan yang ketiga, bercermin mata. Yang bercermin mata ni jangan beli yang murah. Sebab yang murah ini juga merosakkan. Kena cari yang terbaik. 3 benda yang ada di dalam tubuh badan yang memerlukan maksudnya penjagaan. Perlulah beli dengan yang terbaik. Jadi cermin mata, tempat tidur dan kasut. Sebab kesannya bukan sekarang, kesannya bila usia dah meningkat. Kasut itu perlu dengan bentuk kesihatan dan sebagainya. Tempat tidur rehat yang baik untuk tulang belakang dan sebagainya. Itu pasal tidur dalam keadaan yang tiada kualiti. Tidur yang tidak ada kualiti. Sekarang dah ada dalam bentuk jam, dalam bentuk apa, dia boleh mengenal pasti tidur kita, kualiti tidur kita. Wallahu alam apa caranya. Tetapi dia maksudnya bila kita pakai, dia mencatat dan dia sentiasa mengambil data suasana kita tidur. Sama ada kita ni berlenyap dan sebagainya. Kalau kita diam, statik dan sebagainya, mungkin itu adalah kualiti tidur yang terbaik. Tapi siapa nak mengawal dia tak? Kita tidur apa? Kita yang penting mata pejam. Maka orang yang tidur mata pejam dan sebagainya memang kita tak faham. Tetapi rupanya, tapi bila bangun kita rasa sana sakit sini dan sebagainya. Rupanya kualiti tidur itu tidak betul berdasarkan data tu. Jadi data ni mengambil bahawa dia mesti ada deep sleep. Okay, kalau dapat deep sleep yang terbaik, dia akan catat. Maka esok bangun pagi, dia akan, bila kita tengok rumusan, dia akan tengok ini kualiti tidur dia. Tidur yang waktu yang nyenyak bila dia ada catat. Dia punya zaman sekarang punya teknologi. Tidur yang tak berapa nyenyak tu, dia catat juga. Dia tidur tapi tak berapa nyenyak. Dia ada 3 tahap. So memudah. Itu pasal ni bila nak dapatkan, macam mana cara nak dapat agar tidur yang nyenyak. Antara lain pakar kesihatan mengatakan bahawa jangan tidur ketika mana terlalu kenyang. Orang kita budaya kita makan lepas maghrib. Kalau lepas maghrib kan kuliah, lepas balik orang lepas isyak kan baru start makan. Lepas tu tak berapa lama tu kan baru nak tidur. Allah. Satu. Yang keduanya, dah sekarang ni banyak dah trend bersukan waktu malam. Bersukan waktu malam juga banyak kajian mengatakan juga adalah bahaya untuk saya. Tapi kalau dia jadi rutin seharian, itu lain cerita. Tapi ini dia kejap-kejap ikut kan, kejap. Kadang-kadang 2 kali seminggu dan sebagainya. Dia kadang-kadang dia mungkin bukan mengganggu kesihatan. Dia kena ada time frame untuk dia bagi bertenang, baru boleh dia tidur. Maka dia dapat kualiti tidur yang terbaik. Wallahu ta'ala alam. Itu adalah perkara-perkara yang kajian yang Allah kurniakan ilham kepada manusia dalam pengkajian dan pengajiannya. Dalam cerita bab tidur tadi menunjukkan bahawa ahli syurga juga dia menjaga kualiti. Maksudnya Allah bagi nikmat ahli syurga dengan nikmat tidur dalam keadaan yang tempat tidurnya pun Allah hebat. Antara langit dan bumi
Mana rupanya kita pun tak tahu. Tak boleh nak diceritakan. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan golongan orang-orang yang berusaha untuk dapatkan nikmat-nikmat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama dengar daripada kalam suci Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Nabi berkaitan tentang indahnya syurga, azabnya neraka yang kita belum lagi baca lagi tentang kaitan dengan azab. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk kita beramal bersama, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir bihi qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Wallahu taala alam. Al-tafsir tasbih kafarah dan istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa like, share and subscribe channel saya Muallim Amir untuk manfaat kita semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.